Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada segmen video Ustaz pada kali ini. InsyaAllah pada hari ini Ustaz nak cerita satu tajuk sirah Nabi Muhammad SAW, iaitu tajuknya meneladani sifat tabligh. Baik, siapa yang tahu tabligh ni apa? Betul. Tabligh ni adalah salah satu sifat wajib Nabi Muhammad SAW, iaitu menyampaikan. Apabila Nabi Muhammad SAW telah menerima wahyu pertama, wahyu pertama ingat lagi tak? Dekat mana? Dekat Gua Hira. Di Gua Hira itu Nabi Muhammad SAW telah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Surah ni adalah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Apabila telah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan kepada orang, mesti menyampaikan kepada orang lain. Baik, untuk peringkat permulaan, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan kepada orang-orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, macam kita lah, orang yang terdekat kita siapa? Ayah, emak, kakak, abang, adik, atuk, nenek. Macam itulah juga dengan Nabi Muhammad SAW. Sasaran Nabi kepada orang yang terdekat dengan Nabi. Okay. Siapakah orang yang terdekat ni? Pertama, kepada isteri Nabi Muhammad SAW, iaitu Siti Khadijah. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Ali bin Abi Talib. Dan terakhir yang keempat, Zaid bin Harisah. Inilah orang-orang yang terawal. Baik, adakah mereka ni semua menerima ajaran Nabi Muhammad SAW? Tidak. Ada juga yang tidak menerimanya, iaitu pakcik Nabi sendiri, iaitu Abu Talib dan juga Abu Lahab. Mereka tidak dapat menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan mereka tidak menerima ni kerana ajaran nenek moyang mereka dulu lebih mereka mempercayai lagi. Baik, setelah 3 tahun dakwah ini, dipanggil dakwah secara rahsia ni, 3 tahun, Nabi Muhammad SAW mengorak langkah strategi yang lain, iaitu dakwah secara terang-terangan, iaitu di Bukit Safa. Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa, bagi tahu dekat orang lain, wahai orang Arab, mari kita beriman kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menerima, ada juga yang tidak menerima. Yang tidak menerima ni, mereka marah, mereka hina Nabi Muhammad, mereka mencaci, dan juga ada juga yang memulau keluarga Nabi Muhammad SAW. Memulau ni adalah mereka tidak berurusan langsung dengan keluarga Nabi Muhammad. Seperti yang kita tahu, keluarga Nabi Muhammad SAW, mereka ni berniaga. Mereka suka berniaga. Lalu mereka kata jangan sesiapa pun, jangan berurusan dengan keluarga Nabi Muhammad. Nak beli apa? Nak beli kambing ke? Nak beli tepung? Nak beli apa, macam-macam lah. Tak boleh. Tak boleh. Jadi mereka tak ada sumber kewangan. Lalu Nabi Muhammad SAW memikirkan strategi yang lain. Tadi Bukit Safa, Nabi Muhammad SAW strategi yang kedua, pergi ke Taif, salah satu tempat di Taif ni, dekat dengan Madinah. Taif ni, pergi ke sana, sama juga cabarannya. Nabi Muhammad SAW telah dicaci, marah, dan yang hebat lagi, Nabi Muhammad SAW dilontar batu kena muka, bahagian muka Nabi Muhammad, sehingga menitiskan darah. Begitulah cabaran dakwah Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah ini. Okay. Apabila menyampaikan dakwah ini di Taif dan juga di Bukit Safa ni, Nabi Muhammad terfikir Nabi Muhammad, apa lagi strategi dia? Baik, strategi dia, tiba-tiba Nabi Muhammad terfikir. Nabi Muhammad mengutuskan surat kepada pembesar-pembesar
orang-orang yang besar, orang-orang yang ada pengaruh. Seperti di Raja Rom, Habsyah, Parsi dan juga Mesir. Dengan harapan strategi ini untuk memudahkan lagi dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, apa yang pengajaran yang perlu kita hadamkan dengan pengajaran ini, sifat tabligh Nabi ini, iaitu hadis Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Tugas kita menyampaikan benda-benda yang baik, kita cakap yang benda-benda yang baik kepada kawan-kawan kita, adik-beradik kita dan juga kepada sesiapa saja yang kita kenal. Baik, itu saja sekadar itu segmen video Ustaz pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video Ustaz pada lain masa. Assalamualaikum.